Ceramah perdana yang berkait dengan Isra Mi'raj, Maulidur Rasul ini ceramah-ceramah yang besar cabaran ni. Pasal kebanyakan kita dah tahu. Jadi benda yang sudah tahu, kalau nak bagi tahu balik, dia macam redundant lah tuan-tuan. Dia ulang-ulang saja. Jadi kami para guru yang berceramah, yang mengajar, kena mikir sebenarnya sudut mana yang kita nak ambil sehingga insya-Allah mudah-mudahan para jamaah boleh ambil manfaat, iktibar, ya, boleh ambil ibrah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat saya Ustaz Al-Fadhil Ustaz Zuhairi, Nazir Masjid Datuk Seri Syed Zainal Abidin, ahli bidang kuasa pegawai masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan puan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua seperti mana biasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan, ya, malam ni masih berada pada Rejab, tuan-tuan, sudah menghampiri apa ni Syaban, ya. Jadi sebelum kita mengakhiri apa kita panggil, ya, bulan ni, paling kurang kita sebut semula lah cerita Al-Isra wal Mi'raj yang merupakan cerita yang sudah klise, tuan-tuan, cerita Isra Mi'raj ni klise, semua orang tahu. Kalau kita buat dalam bentuk isi tempat kosong, fill in the blank, Ustaz sebut, tuan-tuan boleh jawab, Ustaz sebut, tuan-tuan boleh jawab. Jadi ceramah perdana yang berkait dengan Isra Mi'raj, Maulidur Rasul ini ceramah-ceramah yang besar cabaran ni. Pasal kebanyakan kita dah tahu. Jadi benda yang sudah tahu, kalau nak bagi tahu balik, dia macam redundant lah tuan-tuan. Dia ulang-ulang saja. Jadi kami para guru yang berceramah, yang mengajar, kena mikir sebenarnya sudut mana yang kita nak ambil sehingga insya-Allah mudah-mudahan para jamaah boleh ambil manfaat, iktibar, ya, boleh ambil ibrah daripada peristiwa besar ni, tuan-tuan. Jadi insya-Allah malam ni kita cuba melihat daripada beberapa aspek yang paling kurang tuan-tuan boleh add value, tuan-tuan boleh bagi nilai tambah kepada maklumat dan ilmu kita berkaitan dengan Al-Isra wal Mi'raj. Jadi cerita Isra semua orang tahu, ya, Mi'raj sama. Kalau kita boleh definisikan, Al-Isra merujuk kepada perjalanan pada waktu malam. Sebenarnya yang berjalan malam ni bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi Musa alaihissalam ketika keluar daripada Mesir bawa 600,000 Bani Israel daripada bandar Memphis, bukan Kairo, tuan-tuan, ya. Dulu Kairo tak ada. Kairo ni baru. Ya, dulu kita panggil Memphis sampai ke the Great Little Lakes, nak cross tu, tuan-tuan, di Mesir, tengah-tengah apa ni terusan Suez tu. Pada waktu malam sama, tuan-tuan. Ya. Perjalanan Nabi Allah Ibrahim juga pada waktu malam. Jadi maknanya bukan asing Al-Isra ni. Cuma seperti mana ayat yang Al-Fadhil Ustaz Zuhairi baca tadi, ayat yang pertama surah Al-Isra. Surah Al-Isra surah 17 dalam Quran, juga dikenal sebagai surah Bani Israel. Kadang-kadang ia disebut Bani Israel, kadang-kadang Al-Isra, sama, merujuk pada surah yang sama. Ya, ayat yang pertama cerita tentang Al-Isra, ya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanallazi, Allah mula dengan tasbih, subhana. Kalau tuan-tuan cek dalam Quran, Quran ada 30 juzuk, ada 114 surah. Daripada 114 surah ni, tak ada satu surah pun yang guna subhana, tak ada. Melainkan satu je, surah Al-Isra. Ya, surah lain ada sabbahadillah, ada yusabbihu lillah, ada. Ataupun kita biasa baca, ya, sabbihisma rabbikal a'la, tu ada. Tapi sabbah tak ada. Satu surah je dalam Quran yang ada sabbah, yang ada subhana. Dan biasanya tuan-tuan,
Apabila Allah memulakan sesuatu ayat atau sesuatu surah dengan tasbih, maknanya ada benda besar yang akan diceritakan, bukan benda kecil, ya. Kerana Al-Isra' wal Mi'raj tidak pernah berlaku. Isra' pernah berlaku kepada nabi lain, tapi Mi'raj tak pernah ada. Melainkan Nabi Allah Idris ada. Ya, Nabi Allah Idris ada ceritanya. Nabi Muhammad SAW akan bertemu dengan Nabi Idris di langit yang keempat, tuan-tuan, ya. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Yahya Isa, langit ketiga Yusuf, langit keempat Idris. Kita akan cerita sikit nanti, tuan-tuan, ya. Sebab Isra' Mi'raj perjalanan bermula daripada Isyak berakhir sebelum subuh, tapi kuliah kita 1 jam. Tak adil, tuan-tuan. Sangat tidak adil. Tuan-tuan berlaku zalim pada ustaz pada malam ini. Ya, sebab patutnya kita mula lepas Isyak, makan siap-siap, lepas Isyak mula sebelum subuh berakhir. Tapi tak boleh, tuan-tuan, ya. Kerana package untuk kuliah maghrib, dia memang waktu di maghrib. Kalau kita nak extend sikit pun, ya, lepas azan kita sambung sikit, lepas tu kita berhenti, tuan-tuan. Ya, takut nasi sejuk, tuan-tuan. Ya, ada hidangan, tuan-tuan. Biasanya macam tu lah. Ada hidangan tak, Maulana? Ada, alhamdulillah, tuan-tuan. Ya, itu berita baik. Ya. Okey, tuan-tuan. Balik pada Al-Isra'. Kalau orang tanya kita, ada tak Nabi lain Al-Isra'? Ya, ada. Antaranya Nabi Musa. Tetapi Al-Isra' Nabi Musa bukan jemputan daripada Allah. Itu bezanya. Al-Isra' panggilan Nabi jemputan. Ya, kerana apa? Kerana Allah datangkan kenderaan burak, ya, dan juga dia punya tour guide, tuan-tuan. Pemandu pelancong namanya Jibril alaihissalam. Special, tuan-tuan. Ya. Sebab itu Allah mulakan dengan tasbih, subhana, subhana, maha suci Allah. Ya, maha suci Allah yang telah alladzi asra, yang telah memperjalankan. Maknanya bukan Nabi yang nak pergi, tapi Nabi dijemput. Nabi invited, Nabi dijemput, tuan-tuan. Ya, dibagi kenderaan, dibagi tour guide, ya, pemandu pelancongnya. Dan yang menariknya, tuan-tuan, balik pada tajuk yang diberi kepada saya pada malam ini, ya, hamba, perjalanan hamba, rihlatu abdillah, perjalanan rihlah seorang hamba Allah. Memang dalam surah Al-Isra' ayat 1, tuan-tuan boleh tengok, ya, cerita-cerita hamba Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nabi SAW, tuan-tuan, adalah Habibullah. Ya, tak ada Nabi lain dapat gelaran Habibullah. Nabi Ibrahim digelar Khalilullah, ya, teman baik Allah. Nabi Isa alaihissalam digelar Ruhullah. Nabi Musa Kalimullah, dan Nabi-Nabi yang lain. Nabi Muhammad Habibullah. Habib maknanya yang sangat disayangi. Al-Mahbub maknanya yang dicintai, tuan-tuan. Tetapi yang menariknya dalam ayat Al-Isra' Allah tak kata subhanalladzi asra bi rasulihi bi nabihi atau bi habibihi. Allah tak kata, tuan-tuan. Allah guna perkataan hamba. Kerana hamba Abdullah adalah gelaran yang terbaik. Kalau tuan-tuan tak percaya, katalah ada orang minta derma. Kita pergi satu tempat, tuan-tuan pergi mana-mana mall, ya, ke Jaya ke mana-mana hypermarket, ada orang minta derma. Kita pun tengok, tak ada duit kecil, ada RM10. Kita pun bagi ke budak tu. Ya, dia pun kata, ni Tuan Haji, minta maaf, nak letak nama apa? Ya, kita kata letak je lah. Yelah, nak letak apa sebab saya nak kena catat. Dia kata letaklah hamba Allah. Nampak, tuan-tuan? Ya, patutnya bagi RM100 baru hamba Allah. RM10 patutnya hamba duit, tuan-tuan. Ya, tapi tak, kan? Semua kita guna hamba Allah. Kerana apa? Kerana gelaran title hamba Allah adalah gelaran paling tinggi, tuan-tuan. Sebab itu bila Allah sebut kita wahai hamba-Ku, Allahu Akbar, itu gelaran yang paling tinggi. Itu satu anugerah. Bila Allah address kita dengan panggilan hamba Allah, itu kemuliaan, tuan-tuan. Asyaraf min Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kemuliaan. Ya, sebab itu dalam ayat Al-Isra' disebut hambanya, hamba Allah, panggilan Nabi. Wahal Nabi itu Nabi Allah, Nabi itu Habibullah, Nabi ini manusia terbaik. Disebut sebagai khairul anam, bukan manusia. Seluruh makhluk dalam alam ni, baginda Nabi dipanggil khairul anam, sebaik-baik makhluk. Di kalangan Nabi dan Rasul, Nabi dipanggil Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Patutnya disebut dengan panggilan tersebut. Panggilan hamba juga. Ya. Daripada mana tuan-tuan pun tahu? Pada waktu malam bila bermula, tuan-tuan? Ini dah malam ke belum? Haji Ramli, ini dah malam ke? Belum, tuan-tuan.
Kalau tak percaya tuan-tuan pergi luar, tuan-tuan tengok di kaki langit masih ada mega merah. Dalam bahasa Afrika kita panggil asyafaqul ahmar. Nabi kata, selagi mega merah di kaki langit masih ada, maghrib masih ada. Maknanya isyak belum masuk. Maknanya belum malam tuan-tuan, belum malam. Ya, belum malam. Malam bermula masuk isyak. Hilang mega merah di kaki langit, ya. Tak lama lepas tu masuk waktu isyak. Maknanya isyak tu permulaan malam. Sebab tu perjalanan Nabi lepas isyak. Macam tuan-tuan baca surah apa juga contoh. Suratul Muluk setiap malam. Tuan-tuan baca lepas maghrib. Dah, tuan-tuan baca lepas isyak. Kerana ya baca malam. Yang terbaik baca sebelum tidur. Tapi takut tak sempat. Sebab tu kita baca lepas isyak. Tak ada masalah. Boleh tuan-tuan. Ya, tak ada hal. Asalkan baca. Tapi yang terbaik kita baca sebelum tidur. Takut tak sempat, bacalah lepas isyak. Dia memenuhi definisi suratul Muluk dibaca sebelah malam. Maghrib kita tak baca suratul Muluk lagi. Tuan-tuan nak baca Al-Waqi'ah silakan. Tak ada hal. Nak baca Al-Dukhan boleh. Tapi kalau nak baca Al-Muluk, ya tuan-tuan kena baca malam tuan-tuan. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, bagaimana ya Jabir bin Abdullah bawa riwayat dan disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Dia bagi tahu Nabi tak akan tidur malam melainkan setelah baca 2 surah. Tuan-tuan boleh amal tuan-tuan. Yang pertama Nabi baca surah Sajdah. Kita biasa baca Sajdah pagi Jumaat. Tak ada masalah, boleh tuan-tuan. Nabi pun biasa buat pagi Jumaat. Ya. Tetapi Nabi juga melazimi membaca surah Sajdah alif lam mim Sajdah, ya, sebelum tidur Nabi baca surah 32. Lepas habis surah Sajdah, Nabi baca suratul Muluk, tabarakalladzi biyadihil muluk. Maknanya Nabi baca 60 ayat, 30 Sajdah diikuti dengan suratul Muluk. Ini biasa Nabi buat. Kalau kita tak boleh buat selalu, sekali-sekali kena buat tuan-tuan. Ya, macam kita kata cuti ni malam raya tuan-tuan, raya Cina, walaupun raya Cina, tapi cuti kan, buat 2 surah. Kalau tak sempat di masjid, kata masjid buat suratul Muluk, balik bacalah. Cuma para ulama dia buat kaedah. Dia kata, oleh kerana Quran ni ada susunan, dia punya tertib zamani. Orang putih panggil time sequence, chronological order tuan-tuan. Itu bahasa canggih, itu bahasa universiti. Ya, apa tuan-tuan? Kita baca suratul Muluk dulu ke baca Sajdah? Sajdah. Sebab Sajdah surah 32. Al-Muluk 67. Macam kita kata baca surah biasanya. Tuan-tuan pergi Mekah pun kalau maghrib, ya, Ustaz Zuhairi baca agak sikit panjang. Dia qari tak apalah tuan-tuan, sedap baca. Kalau orang lain mungkin tak kena kan, ya. Biasanya kalau di Mekah tuan-tuan pergi, maghrib pendek tuan-tuan. Kalau azan maghrib tuan-tuan baru keluar pada hotel, memang lambat lah tuan-tuan. Penuh. Tapi kalau tuan-tuan dah bersedia, biasanya rakaat pertama, hatta Dr. Abdul Rahman Sudais pun baca Qul ya ayyuhal kafirun tuan-tuan. Rakaat kedua baca Qul huwallah. Pendek je tuan-tuan. Ya. Sebab apa? Sebab memang maghrib macam tu tuan-tuan. Nak baca panjang sikit silakan. Tapi tak ada orang baca surah-surah panjang. Ya, pada waktu maghrib jarang tuan-tuan. Ya, imam-imam Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi membaca surah-surah pendek. Contohlah kata, ya, rakaat pertama dia baca Qul huwallah, rakaat kedua Qul a'udzu birabbil falaq, mesti sebab susunan dia. Sebab tu tuan-tuan ya. Cuma kalau ustaz boleh bagi cadangan pada tuan-tuan, insya-Allah malam besok tuan-tuan, setiap kali tuan-tuan solat ba'diyah maghrib 2 rakaat, rakaat pertama tuan-tuan baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Hadisnya sahih, sabit daripada Sunan Ibnu Majah. Ya, riwayat para sahabat bagi tahu Nabi apabila mengerjakan solat ba'diyah maghrib tuan-tuan 2 rakaat, Nabi akan baca Fatihah, lepas Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Fatihah, kemudian baca Qul huwallahu ahad. Sebiji sama macam qabliyah subuh. Tuan-tuan kena amal. So saya tengok tadi tuan-tuan sembahyang ba'diyah maghrib laju. Tuan-tuan baca slow sikit. Tuan-tuan baca surah Fatihah, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallah, baca Fatihah Qul huwallah. Boleh buat tak tuan-tuan? Boleh. Tak ada masalah. Malam besok kita boleh buat dan konsisten sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab benda-benda yang Nabi amal tuan-tuan kita kena buat. Kerana tuan-tuan jangan lupa Al-Isra wal Mi'raj, perjalanan menerima solat. Kesempurnaan solat fardu apabila kita iringi dengan qabliyah dan ba'diyah rawatib.
kita iringi dengan zikir dia, kita iringi dengan wuduk yang sebut mesti tuan-tuan. Sebab tu bila kita sebut Isra Mi'raj, kita kena sebut bukan solat fardu semata-mata, tetapi juga solat-solat sunat yang kita di Malaysia panggil solat rawatib yang mengiringi qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah maghrib dia tak muakkadah. Tuan-tuan datang sembahyang tak salah. Tapi kalau tuan-tuan masuk masjid, ya, buat tahiyatul masjid sudah memadai. Kerana qabliyah maghrib, qabliyah sebelum dia tak muakkadah. Nak buat tak salah. Ya, tetapi ba'diyah maghrib itu muakkadah, jangan tinggal tuan-tuan. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Boleh buat tuan-tuan? Boleh insya-Allah. Malam besok mula buat. Dah dapat ilmu, dan kena amal tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan alam Ustaz nanti sebagai Ustaz punya downliner. Lepas ni iklan pada orang lain. Tuan-tuan dapat pahala free je tuan-tuan. Ya, pahala ya menyebarkan maklumat yang mudah nak buat. Mudah tuan-tuan ya. Okey, masuk Isra sekali lagi tuan-tuan. Perjalanan Masjid Haram Makkah ke Masjid Nabawi, Ustaz tak nak detailkan. Ya, itu semua orang dah tahu. Cuma Ustaz nak bagi gambaran tuan-tuan berapa jauh. Mekah pergi Madinah 440 km. Mekah Madinah dalam kitab sirah para ulama sebut perjalanan Mekah Madinah 440 km mengambil masa 8 hari dengan unta. Sekarang Mekah Madinah, dulu Mekah Madinah 6 jam, sekarang Mekah Madinah 2 jam setengah. Sebab dulu naik bas, sekarang naik, tuan-tuan sekarang naik apa 2 jam setengah? Naik train 2 jam setengah, kadang 2 jam suku tuan-tuan. Ringkas. Akan datang kita tak tahu naik apa pula tuan-tuan. Ya, mungkin bullet train pula tuan-tuan. Super bullet train mungkin akan datang. Saya silap sejam sampai. Maknanya lebih mudah tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya nak bagi tahu dulu 8 hari perjalanan Mekah Madinah. Mekah pergi Al-Masjidil Aqsa di Palestin 1250 km. Maknanya 3 kali ganda jarak Madinah. Mekah Madinah 8 hari. Minimum 7 hari seminggu. Mekah pergi Baitul Maqdis minimum perjalanan 1250 km. Ini straight point, kita panggil straight line distance tuan-tuan. Tuan-tuan jangan bayar kereta ini bukan car driving distance bukan. Ini camel riding distance. Mana dengan unta? Unta tuan-tuan tengok unta U-turn. Unta tak U-turn tuan-tuan, dia menonong ke depan saja. Dia tak peduli. Ya, unta para ulama dalam bidang ilmu haiwanat dia panggil animal science bagi tahu unta sama ada dia bonggol satu, unta Arabian camel ataupun unta dua. Unta dua tu untuk Uzbekistan. Ya, Haji Ramli pergi Uzbekistan dengan saya, kalau ingat lagi unta Uzbekistan bonggol dua. Bonggol dua ke bonggol satu, perjalanan tak boleh lebih 80 km satu hari tuan-tuan. Tak boleh. Kerana itu para ulama dalam mazhab fiqh Syafi'i kita tuan-tuan, antaranya Dr. Mustafa Al-Bugha, pengarang kitab fiqh manhaji, ini ulama besar mazhab Syafi'i di Syria, guru kepada Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dr. Zul masa buat master buat di Syria. Antara guru dia Dr. Mustafa Al-Bugha, profesor doktor tuan-tuan. Ya, beliau selalu datang ke Malaysia, penasihat kepada Universiti Islam Selangor, dulu Louis. Begitu juga bank kita panggil bank rakyat dan beberapa institusi kewangan di Malaysia. Selalu datang buat kita panggil buat seminar lah macam-macam. Beliau tulis satu kitab namanya Fiqh Manhaji, tuan-tuan boleh Google, tuan-tuan boleh beli online saja. Fiqh Manhaji itu kitab fiqh mazhab Syafi'i terbaru. Cerita tentang bab solat, ya, minimum untuk mengqasar solat 81 km. Tuan-tuan kena pakai yang terbaru. Dulu kita 96, 94, sekarang 81 tuan-tuan. Kerana kiraan para ulama kita satu marhalah 40.5 km. Tuan-tuan kena salin maklumat ni. Ya, nanti tuan-tuan dengar balik kuliah, tuan-tuan salin balik. Satu marhalah 40.5 km, dua marhalah kali 2 81 km. Perjalanan 81 km atau lebih, tuan-tuan dah boleh qasar solat. Dah boleh qasar tuan-tuan. Cuma kalau jamak, para ulama kata dia kena 3 marhalah. Maknanya minimum 120 km. Baru sunat, jamak dan qasar. Kalau perjalanan tuan-tuan in between 80 hingga 120 km, itu hanya sunat qasar. Pendek 4 jadi 2. Zuhur 4 jadi 2. Asar 4 jadi 2. Isyak 4 jadi 2. Maghrib tak boleh. Kekal 3. Subuh jangan buat tuan-tuan. Memang 2 rakaat. Tapi kalau untuk jamak, tuan-tuan kena tunggu 120 km. Berapa marhalah? 3 marhalah. Simple tuan-tuan.
Satu marhalah 40.5, dua marhalah 81, ya, tiga marhalah 120 lebih, tuan-tuan. Maknanya mudah, ya. Berdasar kepada apa para ulama fiqh buat? Berdasar kepada perjalanan unta. Sama ada unta bonggol satu atau unta bonggol dua. Para ulama kita ni very observant, tuan-tuan. Sebab itu Imam Syafi'i, para ulama kita dalam mazhab Syafi'i ke, dalam mazhab Imam Ahmad, dalam mazhab Hambali, tuan-tuan, dalam mazhab Malik dan sebagainya, mereka melihat alam. Sebab itu dalam Islam para ulama bukan hanya mahir dalam bidang hadis dan Al-Quran sirah, bukan itu saja, tuan-tuan. Mereka juga mahir dalam bidang ilmu haiwan. Dia panggil ya ilmu haiwanat, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil animal science. Antaranya seorang tokoh besar namanya Jahis. Beliau menyebut tentang ciri-ciri setiap binatang yang disebut dalam Quran, termasuklah unta, tuan-tuan. Ya, sebab itu dalam Quran sebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah manusia tidak melihat bagaimana ya dicipta unta tu? Perjalanannya berapa lama, tuan-tuan? 80 km maksimum. Sebab itu Mekah Madinah 8 hari perjalanan. Mekah pergi Baitul Maqdis 1250 km selama minimum 21 hari. Nabi pergi 1 malam. Perjalanan dengan unta, pergi dia 3 minggu, balik 3 minggu, sebulan setengah. Tiba-tiba Nabi pergi 1 malam. Ada orang percaya? Siapa nak percaya? Tak ada orang percaya. Sebab itu Al-Isra' wal Mi'raj ini perjalanan menguji akidah hamba-hamba Allah, tuan-tuan. Ada tak sahabat yang masuk Islam kemudian murtad kerana mendengar kisah Nabi? Ramai, tuan-tuan. Ada, tuan-tuan. Ya, cerita murtad bukan zaman kita saja, zaman Nabi pun ada. Kerana iman manusia bukan semua macam Abu Bakar, bukan macam Umar, bukan macam Uthman, tuan-tuan. Ada yang kita kata senipis kulit bawang. Bila dengar cerita Nabi pergi 1 malam, pakar tak percaya, tuan-tuan. Pakar tepuk dahi, pakar ketawa, pakar bersorak. Dia kata Muhammad selama ni kami duk ingat Muhammad ni gila. Malam ni confirm Muhammad gila. Kita kalau ada zaman tu pun, tuan-tuan, saya silap kita pun masuk grup tu juga, tuan-tuan. Kerana apa? Tak percaya. Kerana perjalanan Isra' Mi'raj adalah perjalanan mukjizat, tuan-tuan. Ya, itu cerita dia. Selesai. Mengapa Isra' dan Mi'raj berlaku, tuan-tuan? Yang pertama, tuan-tuan kena ingat, 3. Ini mungkin kita jarang dengar. Yang pertama, Al-Isra' berlaku, Al-Mi'raj berlaku kerana Nabi kehilangan bapa saudara yang Nabi sayang. Abu Talib nama dia. Abu Talib sebenarnya bukan nama dia. Abu Talib gelaran dia, kunyah. Ya, nama sebenar Abu Talib kata para ulama sirah ialah Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Hashim. Hashim bapa dia Abdul Manaf, tuan-tuan. Ya, dia bapa dia Abdul Muttalib tadi. Abu Talib bin Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib datuk Nabi. Abu Talib bapa Nabi, bapa saudara yang besar Nabi. Ketika Abu Talib masih hidup, Abu Talib itu, tuan-tuan, jawatannya lebih kurang macam gubernur, tuan-tuan, gubernur wilayah Mekah. Paling kurang datuk bandar Mekah. Maknanya orang besar. Sebab itu dakwah Nabi tak ada siapa berani kacau, tuan-tuan. Tak ada siapa berani kacau. Ustaz ibarat, tuan-tuan, kalaulah ustaz ni, bapa ketua ustaz, ya, Datuk Bandar Kuala Lumpur, tuan-tuan. Kalau bapa ketua ustaz Datuk Bandar Kuala Lumpur, ustaz pergi Kuala Lumpur, ustaz boleh parking bila-bila. Sebab kat mana pun ustaz boleh parking. Tak ada siapa berani kacau. Ustaz letak stiker kat belakang. Ya, apa stiker, tuan-tuan? Menantu kesayangan Datuk Bandar Kuala Lumpur. Agaknya ada tak kuat kuasa di BKL Bayan Saman? Tak ada siapa berani, tuan-tuan. Macam itulah baginda Nabi SAW digambarkan. Maknanya, walaupun orang Mekah tak suka Nabi, tak suka dakwah Nabi, mereka tak berani kacau. Kerana Nabi ada orang yang backing Nabi dari segi politik. Ya, sebab Nabi dapat tauliah, orang tak boleh kacau, kan? Siapa tauliah bagi tauliah Nabi? Ya, Abu Talib. Ya, Abu Talib meninggal pada bulan Sya'ban tahun yang ke-10 kenabian. Dah 10 tahun Nabi dapat wahyu, dan selepas Iqra', bapa saudara Nabi meninggal. Itu satu tambahan hebat kepada Nabi. 3 hari lepas tu, kata Syekh Mubarak Furi dalam Ar-Rahiqul Maktum, tuan-tuan, The Seal Nectar. Apa yang berlaku, tuan-tuan? 3 hari lepas Abu Talib meninggal Khadijah binti Khuwailid, isteri kesayangan Nabi, tuan-tuan. Meninggal, ya. Khadijah itu, tuan-tuan, Khadijah ini bukan orang kaya, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan salah. Khadijah bukan orang kaya. Khadijah orang paling kaya. Tuan-tuan kena betulkan statement tu. Ya, dia bukan kaya, dia paling kaya. Digambarkan ya oleh para ulama sirah di Eropah, tuan-tuan. Ya, apa ceritanya? Mereka kata
Kalau dikumpul kata Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab, Abu Sufyan dan abu-abu yang sewaktu dengannya. Semua abu tuan-tuan, kumpulkan semua. Tak boleh lawan atas Khadijah. Paling kaya tuan-tuan. Khadijah pernah kahwin 2 kali sebelum Nabi. Kedua-dua suami dia tycoon besar tuan-tuan. Ya? Mana boleh lawan, tak boleh. Bapa Khadijah Khuwailid, ya, dia juga tycoon besar di Mekah tu. Maknanya keluarga Bani Asad. Sebab Khadijah bukan Bani Hashim, Khadijah Bani Asad. Bani Asad ni tuan-tuan, bapa pada Khuwailid orang kaya belaka. Khadijah kahwin dengan suami pertama, ya, apa kita panggil, apa ni, Abu Hind nama dia tuan-tuan, atau Abu Alah nama dia. Ya, orang kaya juga, tapi meninggal. Kahwin suami kedua meninggal, suami ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sebab itu Khadijah ni orang paling kaya. Kalau kita buat di Malaysia macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan campur aset bank rakyat, bank muamalat, bank Islam, apa lagi CIMB Bank, dia tak boleh lawan aset Maybank tuan-tuan. Tak boleh. Itu gambaran dia. Ya mungkin tak tepat tapi lebih kurang lah tuan-tuan. Maknanya kaya sungguh. Maksudnya tuan-tuan, semua projek-projek besar di Mekah, dia mesti melalui company Khadijah. Maknanya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, mereka hanya subkontraktor tuan-tuan, subkontraktor. Ciput-ciput dia punya projek tuan-tuan. Yang besar-besar tu semua Khadijah. Maknanya tuan-tuan, berani tak mereka nak kacau Nabi Muhammad punya dakwah? Tak berani tuan-tuan. Sila-sila tuan-tuan kontrak terminated. Tuan-tuan, ya betul tuan-tuan gambaran dia. Baru kita faham. Ustaz, tuan-tuan, ulama Islam ni, dia ada ulama Islam daripada negara Arab, ada daripada negara Eropah, terutamanya Bosnia. Ustaz ada pengalaman beberapa kali pergi Sarajevo, ibu negara Bosnia. Pergi masjid Sarajevo, masjid di Eropah dia mesti ada library tuan-tuan, library besar-besar. Ya, kemudian kita boleh beli buku-buku dia. Ustaz beli satu buku tulisan seorang alim scholar daripada Bosnia. Dia tulis sirah Nabi. Penulisan dia tuan-tuan daripada perspektif orang Eropah. Beza tuan-tuan. Benda yang sama tapi dia melihat daripada arah, daripada sudut yang berbeza. Menarik tuan-tuan orang Eropah. Sebab tu Al-Imam Al-Qurtubi orang Eropah, orang Spain. Bila dia tulis kitab tafsir, beza tafsiran dia sikit sebanyak dengan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir orang Damaskus, Ibnu Katsir orang Syria. Ya. Imam Tabari orang Parsi, Imam Qurtubi orang Cordoba tuan-tuan. Maknanya tulisannya berbeza. Sebab tu Allahu Akbar, khazanah ilmu ni luas tuan-tuan. Cuma kita tak sempat nak baca banyak sangat. Ustaz pun kadang-kadang ya kita kata baca sikit lah. Masa mengajar di UPM dulu tuan-tuan, kalau ada student buat research, kita nak kena supervise student, kita kena baca lah. Ya, itu pun tuan-tuan kerana ada tugasan. Kalau tak, kita pun tak sanggup nak baca banyak tuan-tuan. Ya, contoh saya kata ya, Sirah ya, sejarah yang ditulis Imam At-Tabari 36 jilid tuan-tuan, satu jilid 1000 muka. Nak baca apa tuan-tuan? Tak mampu tuan-tuan. Ustaz ada juga ya di rumah, tapi macam tu lah, bacalah 2 chapter, 3 chapter, lepas tu tak mampu tuan-tuan, banyak. Ya, jadi maknanya sebab itu ya, Universiti Islam Madinah dia buat satu program pertandingan menulis kitab sirah. Satu jilid tak nak banyak-banyak. Sebab satu jilid ni pun belum tentu orang baca. Namanya The Sin Nectar, menang nombor 1 tuan-tuan. Dikarang oleh ulama India, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Tuan-tuan boleh beli online je. Ia telah diterjemah oleh Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, YADIM. Sejak tahun 1994 dah ada tuan-tuan. Mungkin di masjid ini pun ada mengaji kitab Ar-Rahiqul Maktum mungkin. Ya, kitab sirah sangat menarik, tuan-tuan kena baca. Ya, salah satu daripada kitab sirah yang paling berautoriti, one of the most authoritative ya history book ya in Islam tuan-tuan. Bagus tuan-tuan kena cari. The Sin Nectar atau dalam bahasa Arab Ar-Rahiqul Maktum, ada terjemahan oleh Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia. Okey tuan-tuan, tu ringkas-ringkas aja nak cerita. Balik pada cerita tadi. Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal, Nabi kehilangan isteri. Bulan Syawal, sebulan selepas Khadijah meninggal, Nabi kahwin dengan Saudah binti Zam'ah, seorang perempuan yang pernah berkahwin, suami dia meninggal. Bila dia balik ke Mekah, keluarganya nak convert dia balik agama Islam. Dia minta tolong daripada para sahabat. Nabi tahu, Nabi ambil dia sebagai isteri. Jadi isteri Nabi nombor 2. Ya, namanya ialah Saudah binti Zam'ah. Sebaik saja Saudah binti Zam'ah masuk rumah tangga Nabi, Nabi berdakwah di Taif.
Taif lebih kurang 96 kilometer tuan-tuan. Lebih 2 marhalah. Sebab tu tuan-tuan yang pergi Mekah untuk umrah, kalau tuan-tuan nak pergi Taif, ya, sebab Taif lebih dari 2 marhalah, tabung haji syorkan kita buat tawaf wada. Tuan-tuan kena buat tawaf wada. Walaupun tawaf wada tak wajib, tapi itu adab kita di hadapan Kaabah tuan-tuan. Kita kena buat. Sebab tu tuan-tuan balik, kalau tuan-tuan tahu lalu Qaunu Manazil, tuan-tuan boleh buat umrah, paling kurang tuan-tuan masuk dengan tawaf kudum. Tu adab dia tuan-tuan. Pergi Taif jangan main-main pergi main balik je tuan-tuan. Ya, kena ada adab kita di hadapan Kaabah. Ya, rumah Allah. Okey, ya. Dakwah Nabi ditolak, Nabi dibaling batu tuan-tuan. Dibaling batu tuan-tuan. Kami puak-puak ustaz ni tuan-tuan, kalau ceramah air batu disediakan. Tapi Nabi kena baling batu. Luka-luka Nabi tuan-tuan, bukan main-main. Para ulama sirah kata, kalau tengok pada Nabi, kalau Nabi pakai kasut, penuh kasut Nabi dengan darah tuan-tuan. Nabi ditemani oleh Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Zaid bin Harisah tahan badan tuan-tuan, tahan badan. Dia jadi human shield, dia jadi perisai manusia. Cuba tuan-tuan bayar. Kalau Zaid bin Harisah boleh pertahankan Nabi dengan badan dia, kita pertahankan Nabi dengan apa tuan-tuan? Ya, ini perkara yang kita kena tanya. Ya, bagaimana orang kita kata mencerca Nabi, ya, buat kelemahan pada Nabi, apa kita buat tuan-tuan? Adakah kita diam? Adakah kita menulis balik dalam blog? Ya, adakah kita menulis balik? Kalau kita social influencer, kita influence orang tak? Kita lawan balik tuan-tuan. Kalau kita ahli akademik, kita lawan balik. Tuan-tuan, salah satu tugasan ustaz-ustaz di universiti tuan-tuan, termasuklah kami masa saya UPM dulu tuan-tuan, kita tulis balik lawan, ya, jurnal yang ditulis oleh orang Eropah tuan-tuan. Mereka kutuk, mereka hentam, ya, kerja kita lawan. Cuma sebab dipublish di jurnal antarabangsa, so tuan-tuan tak dapat lah. Melainkan kalau kita kongsi tuan-tuan, ustaz-ustaz datang masjid ceramah, kita share. Kalau tidak, tak ada tuan-tuan. Itu tugasan kita, ya. Kerana orang barat mencari kelemahan Islam. Isra Mi'raj, salah satu daripada perkara yang mereka pertikai. Dia kata tak logik pada akal. Sebab itu Nabi Muhammad ni pembohong. Mana Nabi Muhammad pembohong tuan-tuan? Orang Mekah panggil Nabi As-Sadiqul Amin. Nabi ni dah cakap benar. Nabi ni orang yang dipercayai. Sebab itu tuan-tuan tengok dalam hadis disebut, ya, qala As-Sadiqul Amin, qala As-Sadiqul Masduq. Ya, siapa tuan-tuan? Rasul sallallahu alaihi wasallam panggilan Nabi. Maknanya Nabi ni orang yang orang percaya. Orang percaya cakap Nabi. Tapi cuba tuan-tuan bayang, bila Nabi cerita Isra Mi'raj orang tak percaya. Nabi cerita Isra belum Mi'raj. Mi'raj naik ke langit, lagi orang geleng pada tuan-tuan. Maknanya nak bagi tahu payahnya kita nak yakinkan orang pada zaman tersebut. Sedangkan Nabi ni manusia terbaik, khairul anam, sayyidul bashar, ya, sayyidul anbiya wal mursalin, ya, tetapi orang tak percaya. Itulah cabaran dakwah tuan-tuan, ya. Perjalanan seorang hamba kita dah sebut tadi. Tuan-tuan, kalau kita tengok perjalanan Isra, Allah sebut ayat pertama surah 17 tadi, subhanallazi asra bi 'abdihi sampai habis. Kalau tuan-tuan nak tahu cerita tentang Mi'raj, tuan-tuan kena tengok surah An-Najm. Dalam Quran ada satu surah, surah Bintang, surah yang ke-53, ya, surah An-Najm. Wan najmi idza hawa, tuan-tuan boleh tengok. Cerita tentang Mi'raj daripada ayat 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 9 ayat cerita tentang Mi'raj Nabi. Yang menarik itu tuan-tuan, cerita Mi'raj ayat 10, tuan-tuan boleh tengok. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Maknanya, seperti mana Allah sebut Isra, sebut hambanya, hamba Allah, masa Mi'raj sama tuan-tuan. Fa'auha ila abdihi, ya, ma'auha. Maknanya Nabi diberi wahyu oleh Allah melalui Jibril, dan Nabi juga diadres oleh Allah sebagai hamba Allah. Hamba Allah juga tuan-tuan. Hamba Allah sama. Jadi kalau tajuk yang Ustaz Luairi bagi malam ni, ya, masjid bagi, ya, perjalanan hamba Allah, memang betul tuan-tuan. Memang betul. Ya, kita ambil dia punya apa tuan-tuan, perkara-perkara penting. Nak cerita semua tak mampu tuan-tuan. Nak cerita semua sampai subuh. Ustaz boleh tahan, takut tuan-tuan tak boleh tahan. Ustaz ada masalah tuan-tuan. Ya, Ustaz boleh tikahkan masjid, takut tuan-tuan lah nak balik. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu ringkas-ringkas saja tuan-tuan. Cerita Surah Mi'raj saya tak tahu berlaku. Ya, kita boleh cerita dengan lebih dalam, tapi bukan malam ni lah. Ringkas-ringkas saja tuan-tuan. Okey, ya. Setakat ni okey tuan-tuan, boleh faham? Tuan-tuan ada soalan ke? Biasa ceramah perdana tak ada soalan tuan-tuan. Ini istimewa ni. Kalau tuan-tuan ada soalan, tak ada orang nak tanya soalan tuan-tuan. Ya. Biasa tuan-tuan. Ya, itu memang biasa. Ini bukan Masjid Al-Falah je tuan-tuan. Masjid At-Taqwa, Masjid Mujahidin,
Ya, semua pun sama juga tuan-tuan. Memang tak tanya. Sebab tu ceramah masjid senang tuan-tuan. Ceramah universiti tak boleh tuan-tuan. Ceramah universiti ada orang tangan. Dia kata, doktor, apa yang doktor ajar malam ni masuk final exam tak? Dia tanya tuan-tuan. Ini pasal tak ada exam, betul kita santai, tak ada hal tuan-tuan. Yang penting kita sampai maklumat. Okey tuan-tuan ya. Kita cerita lagi. Apabila Nabi di balik batu, luka-luka Nabi. Ni nak sebut tuan-tuan. Salah seorang pemimpin besar Mekah, namanya Utbah bin Rabi'ah. Beliau adalah orang kaya Mekah. Beliau kawan baik kepada Abu Jahal, kawan baik kepada Abu Lahab. Beliau bapa mertua kepada Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan kahwin dengan Hindun. Hindun tu anak kepada Utbah bin Rabi'ah. Beliau ada ladang ladang anggur di Taif. Taif ini tempat tinggi, tuan-tuan tahu kan. Orang Saudi tuan-tuan, kami malam Jumaat, biasa mereka akan keluar daripada Mekah, mereka pergi atas bukit. Ini kawasan rekreasi, tempat sejuk. Kalau kita pergi Taif, bulan 12, bulan 1, ujung bulan 1, ni bulan 2 dah panas lah. Ya, dah panas sikit lah. Ya, memang sejuk tuan-tuan, memang happening. Tuan-tuan nak tengok, ya, ada kebun anggur, memang di Taif. Ada kawasan buah-buahan. Menarik tuan-tuan. Ya, jadi biasa package umrah, orang dah bawa dengan Taif sekali. Ya, jadi nak bagi tahu dia punya apa kita panggil ya, dia punya package tu dah masuk. Dulu kita pergi Mekah saja. Sekarang alhamdulillah pergi Mekah boleh pergi Taif. Ya, dulu kalau pergi Madinah saja. Sekarang Madinah dah Madain Soleh. Maknanya ada tambahan package tuan-tuan. Ya, alhamdulillah. Boleh kita tengok tempat-tempat sejarah Islam. Ya. Okey, selesai tuan-tuan. Apa yang berlaku? Masuk waktu? Ya. Bagi laluan anda tuan-tuan, insya-Allah ya kita sambung lepas ni. Kalau ada soalan boleh tanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Tuan-tuan kita sambung, Nabi di baling batu, luka-luka. Utbah bin Rabi'ah musuh Nabi. Tetapi hati mana yang tidak tersentuh melihat seorang lelaki yang berlumuran darah tuan-tuan. Utbah bin Rabi'ah walaupun orang jahat, tetapi Allah buat naluri baik dalam hati manusia. Bila dia tengok Nabi tak sampai hati dia tuan-tuan. Dia bercakap dengan pembantu dia, Adas kau nampak tak orang lelaki yang berdarah-darah? Nampak? Kau panggil dia berehat di kebun kita, bagi dia makan buah aku. Maknanya tuan-tuan, ya, Nabi dibantu oleh orang jahat. Orang jahat tuan-tuan, ya. Tapi sebab dia melihat dan simpati. Nabi, kita tahu Nabi duduk di kebun dia, Nabi munajat. Ya, Nabi munajat kepada Allah. All out Nabi munajat. Sebab Nabi kehilangan bapa saudara, kehilangan isteri. Dakwah Nabi di Mekah ditolak, di Taif pun ditolak tuan-tuan. Maknanya pada siapa lagi Nabi nak mengadu? Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, disebabkan munajat Nabi turun Jibril ke langit yang ketujuh tuan-tuan. Jibril turun bukan main-main tuan. Ya, ni bukan sekadar Israfil Mikail. Ini CEO malaikat turun tuan-tuan. Dan bila CEO malaikat turun, dia akan turun dengan teman dia, escort dia tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok Quran, dalam kisah Nabi siapa contoh? Nabi kita panggil? Nabi Lut ke, Nabi Ibrahim ke? Nabi Jibril kalau datang jumpa Nabi-Nabi dan Rasul, mereka bawa wahyu kalau wahyu dia seorang saja. Tapi kalau jumpa ada hal tertentu, dia akan datang dengan escort, mesti ada. Sama ada malaikat Israfil ataupun Mikail. Bukan Israel kita lain lah tuan-tuan. Ya, ini dua. Dalam cerita Nabi Ibrahim, ya, bila Jibril datang, dia datang dengan Israfil dan Mikail. Ya, formula dia JIM. Jibril, Israfil, Mikail. Tuan-tuan ingatlah biasa. Kadang-kadang dengan Israfil, kadang dengan Mikail, kadang-kadang bertiga tuan-tuan. Kali ini ketika datang bertemu dengan Nabi yang baru bermunajat kepada Allah, all out tuan-tuan, apa? Ya, dia datang dengan Malakul Jibal. Malakul Jibal itu siapa tuan-tuan? Malaikat penjaga gunung Ganang tuan-tuan. Rupanya gunung Ganang Bukit Bukau kita ni tuan-tuan. Ya, Bukit Jelutong, bukit mana lagi? Bukit Antarabangsa, bukit apa lagi tuan-tuan? Semua tu ada penjaga dia. Masa kita kecil, pusat kecil tu tuan-tuan, kita selalu dengar cerita, ya, ada puteri yang jaga bukit-bukit. Kita dengar biasa Puteri Santubong, Puteri Sanjinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Punya porong tuan-tuan. Rupanya yang jaga ni malaikat. Ya, Malakul Jibal tuan-tuan. Tak tahu macam mana tu lagu kan. Ya. Malakul Jibal offer kepada Nabi. Apa tuan-tuan? Kalau Muhammad dah, aku boleh ambil bukit paling besar di Mekah. Namanya Jabal Abi Qubais. Tuan-tuan pergi buat umrah, kalau tuan-tuan buat sa'i, atas Bukit Sofa. Sebelah Bukit Sofa ada bukit, atas tu ada istana.
Kalau tuan-tuan duduk sofa tower, sebelah sofa tower je. Ya, itu Jabal Abi Qubais, ada istana atas. Kata Malakul Jibal, aku nak ambil dan ambil satu lagi bukit di Mekah, aku nak empat pada orang mana tuan-tuan? Orang Bani Sakif di Taif, yang paling batu pada Nabi. Kalau tuan-tuan macam mana? Tuan-tuan dah kena pukul, dah kena henyak dah tuan-tuan. Tiba-tiba ketua polis Subang Jaya offer tuan-tuan. Agaknya macam mana tuan-tuan? Kalau Ustaz kata bukan pukul, bagi mati tuan-tuan. Bagi mati je. Tapi Nabi dah macam tu. Orang buat baik pada kita, kita buat baik. Itu biasa. Tapi kalau orang buat jahat pada kita, kita balas dengan kebaikan, itu luar biasa tuan-tuan. Itulah baginda Nabi SAW. Ya, walaupun dibaling, ya, dicerca, dimaki hamun, luka-luka Nabi, tetapi Nabi mendoakan kebaikan. Itulah yang kita kena belajar tuan-tuan. Ya, apa Nabi doa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, beri hidayahlah kepada orang sakit, Bani Sakif, ya, kerana mereka tak tahu aku ni Nabi. Tuan-tuan, pelajaran besar kepada hari ini apa tuan-tuan? Orang buat baik, balas baik. Orang buat jahat, balas dengan kebaikan. Dia kena kaedah dia macam tu. Ini orang berjiwa besar. Orang hina, orang kutuk, orang apa kita balas. Orang hina kita, orang idik kita, belanja dia nasi ayam. Orang hina, orang kutuk kita, belanja dia nasi biryani. Ya, supaya dia pun jadi bengong. Orang ni aku kutuk, aku tak, ya, maki dia belanja aku. Ya, nanti biar dia sedar bahawasanya apa yang dia buat tak ada mana. Kerana apa? Kerana kita balas lagi kebaikan. Itulah baginda Nabi SAW. Maknanya, apabila Allah melihat begitu tuan-tuan, sebab tu ayat yang Ustaz Luaini baca tadi, subhanallazi asra bi bisababihi, ujungnya innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha Sami, Maha mendengar. Apa yang Nabi doa, munajat Nabi Allah dengar. Ya, Allah dengar tuan-tuan. Sampai ke langit yang ketujuh, para malaikat mendengar. Dan Al-Basir, Allah melihat apa orang Mekah buat, apa orang Bani Sakif buat. Sebab itu Allah offer Nabi satu bentuk hiburan, satu tasliyah. Apa namanya itu? Al-Isra wal Mi'raj. Kerana Allah nak bagi tahu Muhammad, kalau orang Mekah tolak, orang Bani Sakif tolak di Taif, dunia ni masih besar lagi. Ya, ada Madinah, ya, ada negeri Syam, ada Yaman, ada banyak lagi tuan-tuan. Jangan bimbang. Sebab itu Nabi terhibur, ya, apabila Allah bawa Nabi berjalan Isra dan Mi'raj. Itu cerita Isra selesai tuan-tuan. Kita kena masuk Mi'raj. Seperti mana disebut dalam surah An-Najm. Tuan-tuan tahu dalam surah An-Najm cerita Nabi Muhammad melihat Jibril kali kedua. Kali pertama ketika Nabi dapat wahyu di Gua Hira. Nabi bertemu Jibril kali pertama, bukan dalam gua, di luar gua. Sebab tuan-tuan kalau pergi ke Gua Hira, tuan-tuan akan tengok Gua Hira ni kecil. Dua orang nak masuk pun ketat tuan-tuan. Ya, maknanya tuan-tuan kata macam mana Jibril boleh masuk dalam keadaan? Jibril tak masuk gua. Jibril bertemu Nabi di atas Jabal Nur, Bukit Cahaya. Ya, dipeluknya Nabi. Dalam keadaan Nabi menggeletar. Sebab apa tuan-tuan? Kali pertama jumpa. Kali pertama jumpa tuan-tuan. Ya, sebab tu Nabi balik dalam keadaan ketakutan. Nabi ditenangkan oleh Khadijah. Ya, sebab itu Allah buat Nabi kahwin dengan seorang janda yang pernah berkahwin 2 kali. Muhammad suami ketiga tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang, ya. Khadijah ni pengalamannya luas. Dia bukan orang kaya kan? Dia paling kaya. Dah berkahwin 2 kali dengan Nabi kali ketiga. Dah ada anak dengan suami yang dahulu tuan-tuan. Pengalamannya luas. Sebab itu Allah takdirkan Nabi berkahwin dengan Khadijah. Kerana Khadijah bila melihat Nabi begitu tenang dia tuan-tuan. Ya. Kalau orang yang tak ada pengalaman, silap-silap suami dah menggeletar, dia menggeletar sekali tuan-tuan. Sama-sama menggeletar. Menggeletar kuasa 2 tuan-tuan. Tak. Ya. Tengok Khadijah. Khadijah banyak jasa dia tuan-tuan. Meninggal dia, sedih Nabi. Ya. Nak ganti dengan yang lain pun tak boleh tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan. Ya, Khadijah juga tetap di hati Nabi. So balik pada cerita tadi, Nabi di Mi'rajkan. Ya. Mi'raj daripada mana? Baitul Maqdis. Orang tanya kita, Ustaz, boleh tak, ya, boleh tak Nabi Mi'raj terus daripada Mekah? Boleh tuan-tuan. Allah boleh buat. Pasal apa perlu pergi Baitul Maqdis? Ini jawapan dia tuan-tuan. Kerana orang Mekah tahu Nabi Muhammad tak pernah pergi Baitul Maqdis. Nabi Muhammad tak pernah pergi. Nabi Muhammad pernah pergi sampai Busra ketika ikut Abu Talib masa usia 12 tahun. Nabi Muhammad SAW pernah sampai Damaskus. Nabi Muhammad tak pernah pergi Baitul Maqdis. Tak pernah. Kali pertama Nabi pergi dan itulah, ya, kali yang pertama dan terakhir Nabi pergi pada malam Mi'raj. Sebab itu Allah buat Nabi Mi'raj daripada Al-Masjidil Aqsa. Satu kemuliaan. Sebab dia adalah kiblat pertama umat Islam. Sebab itu tuan-tuan,
bila orang Mekah dengar Muhammad pergi ke Baitul Maqdis satu malam, apa mereka tanya? Dia kata, Muhammad, kalau betul kau pergi, cuba ceritakan kepada kami apa tu tentang bandar Jerusalem, the old city of Jerusalem. The old city of Jerusalem ni tuan-tuan, yang ada kuarter, 4 kuarter dalam dia. Ada Muslim quarter, ya, ada Armenian, ada Catholic Church dan juga ada Muslim quarter. Ya, dalam tu besar, ada 8 pintu besar. Ya, tuan-tuan yang dah pergi tahulah besar tuan-tuan. Tembok besar dibuat pada zaman Roman Empire. Kemudian dibaiki pada zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni, salah seorang pemimpin besar kerajaan Turki Osmania. Hebat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tengok ya, Fortress City, defensive wall yang kukuh tuan-tuan, antara yang paling kukuh dalam dunia ni adalah di Jerusalem. Tuan-tuan, dulu bandar-bandar semua bandar kota. Mekah, sebab tu kita panggil kota Mekah, sebab dia Fortress City. Madinah, Fortress City, sebab tu kita panggil kota Madinah. Ya, Melaka kota sama tuan-tuan, sebab tu dipanggil kota Melaka. Dalam apa kita panggil, dalam pantun Melayu ada sebut, ya, kalau roboh kota Melaka, papan di mana kita tak tolong tuan-tuan? Papan di mana? Papan di mana? Di Minang ke? Di Bugis ke? Bukan. Papan di mana? Papan di Jawa tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan, ni bahasa Melayu dia kata 4 tuan-tuan. Tuan-tuan dah lupa. Dah lupa dah tuan-tuan. Ya. Lama tinggal bahasa Melayu. Ya. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Kalau sungguh bagi dia kata, jiwa dan raga hamba serahkan. Ya, ni pasal apa tuan-tuan? Orang Melayu buat sebab memang Melaka adalah kota. Siapa yang pecah kota tu? Portugis dan Belanda tuan-tuan. Itu jadi Formosa tuan-tuan. Itu adalah ya runtuhan daripada kota Melaka. Kota Melaka ni hebat tuan-tuan. Jangan baca sejarah yang orang barat tulis. Tuan-tuan kena baca yang ulama Islam tulis tuan-tuan. Cuma masalahnya sebahagian yang ditulis oleh ulama Islam tu duduk dalam bahasa Arab tu je lah. Kami usah tak ada yang kena terjemah tolong tuan-tuan ya. Okey. Balik kita cerita tadi. Nabi bila ditanya tentang ya kota Baitul Maqdis, tuan-tuan, ada ustaz cerita dia kata Nabi ditanya tentang Masjid Aqsa, bukan tuan-tuan, Masjid Aqsa tak ada lagi masa tu. Masjid Aqsa telah runtuh. Ya, diruntuhkan oleh Roman Empire, oleh kerajaan apa kita panggil, ya, oleh kerajaan besar Babylon tuan-tuan, ya. Jadi dia dah robohkan. Maknanya ketika Nabi sampai, tak ada bangunan Masjid Aqsa, tak ada. Yang ada kawasan buang sampah pada masa itu. Jadi yang ditanya oleh Abu Jahal, yang ditanya oleh pemimpin Quraisy yang pernah pergi ke Baitul Maqdis ialah, boleh tak kau cerita tentang kota Jerusalem, the old city of Jerusalem? Nabi boleh cerita satu-satu. Kerana Allah buka hijab, tunjuk depan Nabi. Nabi boleh jawab. Tuan-tuan, orang Quraisy ni, dia tanya bukan nak percaya, dia tanya nak perolokkan saja. Dalam agama sama tuan-tuan. Kita kalau nak cari ilmu, nak cari perkara yang boleh memberikan motivasi dan ilmu kepada kita tuan-tuan, tuan-tuan datang jujur je tuan-tuan. Tuan-tuan datang jujur belajar sungguh-sungguh dapat. Kalau kita datang untuk cari kesalahan, kita jangan datang untuk maki hamun orang, tuan-tuan akan balik dengan maki hamun juga tuan-tuan. Dia macam itu sifat dia. Ya, kalau kita datang dengan ikhlas, dengan niat baik untuk ilmu, insya-Allah tuan-tuan balik dengan ilmu. Dia kaedah dia macam itu tuan-tuan. Sama. Orang Quraisy tetap tak percaya dengan Nabi tuan-tuan. Sebab itu Allah buat Nabi Mi'raj daripada Baitul Maqdis, satu kemuliaan sebagai tempat apa kita panggil, sebagai kiblat pertama. Yang kedua kerana nak supaya orang Quraisy tanya Nabi, ya, dan Nabi boleh jawab. Mereka tetap menolak ya kewujudan ataupun apa yang disebut sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj. Okey tuan-tuan, kita cepat-cepat saja. Ada 7 langit, jauh perjalanan tuan-tuan. Saringkah saja. Langit pertama Nabi Adam. Orang tanya, pasal apa Nabi Adam? Yang pertama, Nabi Adam adalah bapa semua manusia. Yang kedua, sebab nak buktikan Nabi Adam tu tingginya 60 hasta. Kerana dalam hadis Sahih Bukhari, ya, Nabi sebut manusia pertama Adam tingginya 60 hasta. Satu hasta berapa kaki tuan-tuan? 1.5 kaki. 60 kali 1.5, 90 kaki. Tinggi Nabi Adam. Ya, manusia jadi lebih rendah sampailah kita tuan-tuan. Ya, kita kecil tuan-tuan. Nabi Adam 60 hasta, 90 kaki. Sebab itu orang beriman bila dia masuk syurga nanti, kita mudah-mudahan tuan-tuan, amin. Bila kita masuk syurga, kita akan ditinggikan macam tinggi Nabi Adam. Sebab itu manusia di syurga sama tinggi. Duduk sama rendah, diri sama tinggi. Tak ada lebih tinggi atau lebih rendah. Sebab itu di dunia tuan-tuan, kita boleh tengok orang tinggi, tuan-tuan tahu tingginya. Kalau tengok orang rendah, ketotnya kita kata. Ya, itu kita.
Di syurga tak ada tuan-tuan, tak ada cemburu. Sebab manusia sama. Makin indah, makin cantik wajah. Apa lagi kita nak komen, tak ada tuan-tuan. Nak buah boleh datang. Nak apa saja tuan-tuan, bagi tahu semua datang. Ya, kerana buah-buah di syurga tidak ada musim. Kita baca dalam surah Al-Waqi'ah, ya, Allah sebut la maqtu'atin wa faqihatin katsirah, la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Buah-buah syurga banyak, boleh pilih. Kemudian tak ada musim, ya, nak musim apa? Ada tuan-tuan. Ya, buah. Tak boleh dilarang, kita boleh ambil. Nak, kita boleh petik. Tak perlu susah, tak perlu panjat, tak perlu jolok, tak perlu tuan-tuan. Ya, itu syurga. Di dunia kena susah sikit. Jadi Nabi jumpa Nabi Adam supaya Nabi boleh cerita ke umat manusia. Adam tu memang tinggi orangnya. Nombor 2 tuan-tuan. Langit kedua jumpa Nabi Yahya dan Nabi Isa. Orang tanya, pasal apa Nabi jumpa Nabi Isa? Pasal apa? Kerana Nabi Isa akan muncul sekali lagi di akhir zaman. Sebab itu Nabi kena bagi tahu ciri-ciri Nabi Isa. Tuan-tuan, ketika Nabi sedang berceramah satu ketika, tiba-tiba datang seorang lelaki daripada Taif, daripada Bani Sakif yang dulu, zaman dulu dia, anak-anak dia balik batu ke Nabi. Lelaki itu namanya, tuan-tuan boleh catat, namanya Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ni jarang kita dengar, sebab dia kena bunuh tuan-tuan. Bila dia balik, dakwah kepada orang Bani Sakif, dia kena bunuh. Nabi bagi tahu, ya, kau nanti kena bunuh. Dia kata, tak apa ya Rasulullah, aku akan berjuang, aku akan dakwah. Memang kena bunuh dia tuan-tuan. Nabi kata kepada para sahabat, kalau kamu nak tengok muka Nabi Allah Isa AS, tengok muka Urwah bin Mas'ud. Wajahnya sebiji macam Nabi Allah Isa AS. Sebab itu para sahabat boleh tengok dan boleh tulis dalam Dalam hadis-hadis masing-masing. Maknanya ada sebab Allah jumpakan dengan Nabi Allah Isa AS. Ya, Nabi siapa lagi? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni menarik tuan-tuan. Kerana Nabi Yusuf terkenal dengan kacak dia. Ya, Nabi Yusuf ni segak tuan-tuan. Ya, kita dah baca dalam surah Yusuf, kita tahu ya, golongan bangsawan, orang perempuan ramai suka dengan Nabi Yusuf. Malah Nabi Yusuf digoda oleh golongan bangsawan perempuan suka dengan Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf kuat imannya. Sebab tu tuan-tuan, orang yang baca surah Yusuf, ya, macam orang perempuan di belakang biasa. Kalau mengandung, kemudian jumpa doktor pakar kata ni, puan, anak ni lelaki ni, maknanya malam besok dia dah kena mula baca surah Yusuf. Sebab apa? Kita baca surah Yusuf sebab nak cantik anak. Baca surah Maryam sebab nak lawa anak. Salah kan? Silap tu. Ya. Kerana sebagai para ulama sebut, ketika Nabi Muhammad bertemu Nabi Yusuf, Nabi Muhammad tidak memuji kekacakan Nabi Yusuf. Sebab apa tuan-tuan? Kita handsome. Jumpa dengan orang lagi handsome, ya, orang tak pandang kita dah tuan-tuan. Ya. Macam Ustaz dengan Haji Ramli contoh. Ya. Ustaz boleh tahan juga tuan-tuan, tapi orang tengok Haji Ramli, orang tak pandang Ustaz dah. Orang pandang Haji Ramli tuan-tuan. Ya, kalau orang Ustaz Zuhairi, orang lagi hebat lagi tuan-tuan. Maknanya nak bagi tahu kata para ulama, kerana Nabi Yusuf segak di zamannya, Nabi Muhammad khairul anam, terbaik tuan-tuan. Sebab itu, ya, Ustaz nak bagi tahu orang perempuan di belakang, kalau mengandung lagi lah tuan-tuan, ya, lepas ni jangan baca surah Yusuf saja. Kena baca surah Muhammad. Sebab Muhammad lagi handsome daripada Yusuf. Silakan. Itulah tuan-tuan, tak ada kuliah itulah. Ya, dah salah dah. Ya. Sebab tu, ya. Jadi baca semua surah tuan-tuan, termasuk surah Muhammad. Ya. Surah Yusuf kita baca, dia panggil tafa'ul. Kerana apa? Kerana seperti mana Nabi Yusuf kuat iman dia. Ya, boleh bertahan walaupun digoda oleh perempuan bangsawan. Dahlah lawa tuan-tuan. Ya, isteri menteri kanan, portfolio kanan. Di istana tak ada siapa tuan-tuan. Tapi Nabi Yusuf bertahan. Cuba tuan-tuan tengok, bayangkan. Ya, Nabi Yusuf boleh bertahan. Mudah-mudahan kalau kita baca surah Yusuf, seperti mana Nabi Yusuf bertahan godaan perempuan bangsawan, mudah-mudahan anak yang kita kandung pun macam itu tuan-tuan, mudah-mudahan. Pasal apa kita baca surah Maryam? Kerana dalam surah Maryam, ya, ayat yang ke berapa? 25, 26, 27 surah Maryam, ada cerita bagaimana Allah mudahkan Maryam bersalin. Jadi mudah-mudahan kita yang baca surah Maryam, ya, mudah-mudahan seperti mana Maryam mudah bersalin, kita yang baca pun mudah bersalin juga. Itulah tujuan dia tuan-tuan. Nah, cantik itu kita kata tambahan, bonus. Tapi utamanya tadi tuan-tuan. Sebab itu Allah jumpakan Nabi dengan Yusuf. Naik atas dengan Idris. Cuma ada riwayatnya, bagus riwayatnya. Riwayatnya tuan-tuan, ya, antara para Nabi yang ada zikir yang menarik. Ni mulai zaman Nabi Idris tuan-tuan. Apa dia? Yang tuan-tuan biasa baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
Zikir yang sama kalau riwayatnya sahih tuan-tuan, ketika Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim ulang benda yang sama. Sebab itu tuan-tuan, setiap kali lepas solat jangan tinggal ya tasbih 33, jangan tinggal. Tahmid 33, takbir 33, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi, Imam Nawawi kata apa tuan-tuan daripada Nabi? Solat subuh dan solat maghrib, selepas habis tuan-tuan baca ayat kursi, apa semua sebagainya, tasbih, tahmid, takbir, ketika tutup, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kerana apa? Yuhyi wa yumiit, dialah Allah yang menghidup dan mematikan. Bangun tidur, baru bangun daripada kematian, ya, kita baca. Ya, maghrib permulaan hari kita baca. Tetapi kata Imam Nawawi, untuk solat zuhur, solat asar dan solat isyak sekejap lagi, lepas tasbih, tahmid, takbir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, tak ada yuhyi wa yumiit. Ya, terus aja tuan-tuan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma macam tadilah peringkat awal sebab dah hafal, kok terlajak tak apalah tuan-tuan. Malam ni dimaafkan. Malam besok tak ada maaf bagimu tuan-tuan. Ya, jadi kena betul kan. Simple aja. Tasbih, tahmid, takbir jangan tinggal, kerana itulah pesan daripada Nabi Allah Idris. Ya, kalau sahih riwayatnya tuan-tuan, begitu juga seperti mana Nabi Allah Ibrahim, sama. Tasbih, tahmid, takbir, tutup dengan la ilaha illallah, jangan tinggal. Sibuk macam mana pun tuan-tuan. Kalau tak sempat untuk didikah sembahyang, kita berdoa, balik dalam driving, masa driving boleh, dalam sampai rumah pun boleh. Jangan tinggal. Tasbih, tahmid, takbir. Apa Nabi kata? Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Sesiapa yang baca tasbih, tahmid, takbir 33, tutup dengan la ilaha illallah sampai habis, kalau dia datang bertemu Allah dengan dosanya sebanyak buih di lautan tuan-tuan, nescaya Allah akan ampun tuan-tuan, mudah-mudahan. Melainkan dosa besar kena taubat. Ya, dosa besar kena istighfar, kena taubat. Maknanya jangan tinggal. Itu antara pengajaran pada malam Mi'raj tuan-tuan. Nabi Musa selesai tuan-tuan, ya. Langit yang ke-6 Nabi Musa, langit yang ke-7 Nabi Ibrahim. Pendek je cerita. Ya. Kita sampai berapa sendiri? Sampai 9 suku. Mana ada dalam 10 minit lagi ya. 15-10 minit ya. Mana jam? Okey tuan-tuan ya. Dalam 10 minit lebih kurang. InsyaAllah ingatkan Ustaz ya. Ustaz ambil masa ringkas untuk cerita pada tuan-tuan. Banyak orang kata Nabi ketika naik ke langit ya. Tuan-tuan satu Ustaz belum cerita lagi. Sidratul Muntaha. Dalam surah An-Najm ada. Ya indahu. Ya indah Sidratul Muntaha. Ya indahu jannatul ma'wa, dicerita dalam surah An-Najm. Jadi tuan-tuan, ada satu pokok namanya sidrah. Sidrah ni pokok bidara. Di dunia pokok bidara berduri. Di syurga tak berduri. Pokok paling besar. Dia punya akar pada langit ke-6. Kalau tuan-tuan baca riwayat dalam hadis, dia punya akar ya pada langit yang ke-6. Separas dengan tempat Nabi Musa. Tetapi dia punya cabang, ya, dia punya puncaknya berada di langit yang ke-7. Sama dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Mana besar tuan-tuan? Besar. Ya, langit itu tuan-tuan, arduhas samawat wal ard. Ya, syurga macam tu tuan-tuan, luas. Mana kita tak tahu luas mana. Itulah luasnya. Seluas langit dan bumi, luas tuan-tuan. Ya, sebab itu manusia tak akan, kita kalau tuan-tuan komplain di dunia tuan-tuan tak tinggi, jangan bimbang tuan-tuan, masuk syurga. Make yourself eligible to enter paradise tuan-tuan. Kena masuk. Kerana bila kita masuk syurga, semua akan ditinggikan. Tuan-tuan tak nak ke tinggi 60 hasta? Takkan tak nak? Ya, takkan. Di dunia tak apa, kita tahu tinggi. Akhirat tak mahu tuan-tuan, kena tinggi. Macam Nabi Adam AS masuk syurga. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW melihat Jibril kali kedua di bawah pokok. Jibril ni tuan-tuan, dalam riwayat yang saya disebut 600 sayap, besar tuan-tuan. Tuan-tuan biasa tengok kapal terbang 2 sayap. Tu 2 sayap. Jibril 600, agaknya besar mana tuan-tuan? Tak payah bayar, besar. Pokok Sidratul Muntaha lebih besar. Sebab apa dipanggil Sidratul Muntaha? Kerana dalam bahasa Arab, Al-Muntaha bermakna makanul intiha, tempat yang paling akhir. Maknanya tuan-tuan, stesen terakhir malaikat di situ. Dia tak boleh pergi lebih atas lagi. Sebab itu Nabi yang boleh naik ke atas, dipanggil mustawa. Ya, Nabi berada di situ, Nabi tengok, dan keadaan di Sidratul Muntaha ini dikelilingi oleh para malaikat. Sebab itu stesen terakhir malaikat. Maknanya kalau komputer tu stesen terakhir,
Computer station kawan itu dah rawak betul lah sekali. Tak ada lebih pergi tak boleh. Macam itulah para malaikat. Nabi naik dapat 50 solat. Tuan-tuan tahu dulu masa Ustaz kecil biasa orang cerita Nabi naik 9 kali. Naik 45, naik 40, naik 35. Kalau tengok dalam hadis sahih riwayat Anas bin Malik tuan dalam Sahih Bukhari, ya, Nabi naik hanya 5 kali saja. Maknanya mula-mula naik dapat 50, selesai. Jumpa dengan Nabi Musa pun bagi nasihat, naik. Sebab Nabi Musa ni tuan-tuan, Nabi Musa ni besar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi Mesir, ya, di Museum Kairo. Museum Kairo tu lama, sekarang dah ada museum baru tuan-tuan pergi. State of the art, cantik tuan-tuan. Semua Firaun tu dikumpulkan di situ. Jahatnya Firaun tu tuan-tuan. Masa dia dunia, dia hidup dulu jahat, ya, dia kenakan cukai tinggi. Dia mati dah tuan-tuan. Kita nak masuk tengok si Firaun ni kena bayar tuan-tuan. Kena bayar lagi tuan-tuan. Kena bayar. Ya, jahat dia tuan-tuan. Ya, masa hidup menyusahkan orang, mati pun menyusahkan orang juga tuan-tuan. Jahat sungguh dia. Ya. Kalau kajian, ya, ulama-ulama dalam bidang Egyptologi, dalam bidang kajian Egypt tuan-tuan, kajian Mesir, ya, apa dia buat tuan-tuan? Mereka buat postmortem kepada semua Firaun. Firaun ada lebih daripada 20 orang. Lebih 20. Yang bapa angkat Nabi Musa, Ramses yang kedua, Ramses the second. Tuan-tuan tahu tak tinggi dia berapa? Beliau adalah Firaun yang paling pendek. Dia paling pendek tuan-tuan. Tingginya 6 kaki 2 inci. Ya, bukan Ustaz cakap. Ya, itu postmortem medical doctor yang bagi tahu tuan-tuan. Ya, tuan-tuan boleh tengok. Dia paling pendek 6 kaki 2 inci. Maknanya zaman Nabi Musa semua 6 footer tuan-tuan zaman tu, semua tinggi-tinggi. Sebab yang paling pendek pun 6 kaki 2 inci. Yang paling tinggi lebih daripada 7 kaki tuan-tuan. Ya, mencecah 8 kaki. Orang besar zaman tu. Nabi Musa kata Muhammad, pergi jumpa Allah, minta diskaun tuan-tuan. Pasal apa? Umat yang besar macam umat aku Bani Israel pun, sembahyang 2 waktu pun tak boleh buat tuan-tuan. Ini kan pula umat Muhammad yang kecil ni nak buat 5 waktu. Nabi pun naik balik tuan-tuan. Allah kurangi 10. Sebab tu kata Nabi, fawadha'a anni asyran. Itu dalam hadis Anas bin Malik tuan-tuan. Dikurangi kepada aku 10. Maknanya 50 jadi 40. Pergi lagi 40 jadi 30. Pergi lagi 30 jadi 20. Pergi lagi jadi 10. Last sekali tuan-tuan. Musa kata naik, ya, Nabi naik dapat 5 tuan-tuan. Bila turun Musa kata naik lagi, Nabi Muhammad kata aku malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang kadang kita kata kalau Nabi Muhammad naik sekali lagi kan bagus dia kata. Naik sekali lagi tinggal 1 tuan-tuan. Ya, maknanya kalau tinggal 1 malam ni kita tak ada kuliah maghrib sebab tak payah solat tuan-tuan, sekali je. Sembahyang zuhur je tuan-tuan. Tak mahu dia tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu kelebihan umat Muhammad ialah kerana kita solat 5 waktu. Itulah kerana 5 waktu itulah yang melayakkan kita masuk syurga lebih awal. Tak ada umat masuk syurga sebelum Nabi Muhammad, sebelum umat dia tuan-tuan. Kita, tuan-tuan tahu kerana apa? Kerana umat Muhammad yang paling banyak rakaat dan paling banyak waktu solat. Umat lain 2 rakaat dan 2 solat. Nabi Ibrahim 2 rakaat 2 solat. Macam subuh dan maghrib dia tuan-tuan. Zaman Nabi Musa sama. Nabi kita lebih kerana kita paling layak masuk syurga dulu. Tuan-tuan kena syukur tuan-tuan. Adanya malam Mi'raj dapat 5 waktu. Kalau tidak 2 waktu kita macam Nabi-Nabi yang lain. Tuan-tuan, itu cerita selesai tuan-tuan. Ya? Apa kesimpulan kita nak buat pada malam ini? Kesimpulannya Isra' Mi'raj memang perjalanan istimewa, mukjizat baginda Nabi. Nabi lain tak pernah berasa. Ya? Kerana Allah nak hadiahkan satu package hadiah istimewa namanya solat. Tapi solat tuan-tuan, dia bermula dengan wuduk. Sebab itu, solat tidak akan diterima melainkan wuduk tuan-tuan Allah terima. La tuqbalu salatu illa bituhur. Tidak diterima solat melainkan dengan suci, bersuci. Tuan-tuan, dalam mazhab kita Syafi'i, perkara-perkara sunat semua kena buat. Perkara sunat wuduk, ya, basuh tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, masuk air dalam hidung, hembus 3 kali. Sapu keseluruhan kepala tuan-tuan, dia gosok-gosok celah-celah jangkutnya kena di apa kita panggil ditahlilkan, ya. Kemudian kaki, ya, kita punya tumit kalau ada pecah-pecah gosok sikit tuan-tuan supaya sempurna. Kerana tuan-tuan dengan kesempurnaan wudu insya-Allah, ya, baru kita dapat khusyuk dalam solat tuan-tuan. Jangan lupa tuan-tuan. Banyak orang mengatakan ustaz saya semain tak khusyuk. Tuan-tuan tahu apa sebab? Yang pertama kerana kita tak faham apa yang kita baca tuan-tuan. Kena tengok balik buku-buku kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, apa maknanya?
Ya subhana rabbil azim wa bihamdi, apa maknanya? Rabbi syrahli, ya apa ni, doa-doa tasbih, baca balik tengok makna tuan-tuan. Kerana hanya dengan memahami makna kita dapat khusyuk, dia yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan punya wuduk kena sempurna. Tuan-tuan, ya Ustaz bagi pesan pada tuan-tuan, ambil wuduk setiap kali nak pergi masjid, ambil wuduk siap-siap di rumah. Tuan-tuan, kerana apa? Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa tuan-tuan? Man tawadda'a fi atau man tatahhara fi baiti. Sesiapa yang berwuduk di rumah, summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian beliau berjalan ke masjid kalau rumah dekat, kalau rumah jauh naik kereta. Kalau ustaz kalau ni jalan kaki tuan-tuan pakai tak sampai. Ya, perjalanan jauh tuan-tuan, ya. Jadi oleh kerana itu berjalan bagi orang yang rumah dekat, yang jauh naik kenderaan, tak ada masalah. Pergi masjid tujuan dia apa? Liyukhtiya faridatan min faraidillah, untuk sembahyang fardu. Tuan-tuan tahu tak setiap langkah kita tuan-tuan? Langkah pertama tuan-tuan, kanat khatwatahu ihdahuma tahutu khati'atan. Yang pertama Allah hapus dosa. Yang kedua tarfa'u darajatan, Allah angkat darjat kita di syurga dan di bumi. Maknanya, tapi syarat tuan-tuan kena ambil wuduk di rumah. Sebab itu tuan-tuan ambil wuduk siap-siap. Ya. Sebab itu banyak masjid ada masalah, bil air tak bayar. Pasal semua pakat ambil wuduk di masjid. Cuba masing-masing ambil wuduk rumah, kan selesai masalah. Kerana setiap langkah kita daripada rumah tuan-tuan, Allah apa? Allah hapuskan dosa. Langkah pertama. Yang kedua Allah naikkan darjat. Takkan tak nak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak wuduk di rumah, tuan-tuan tak dapat privilege ni, tak dapat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah ambil wuduk, kemudian batal di masjid, tak ada masalah, ambil dari masjid. Tak payah balik rumah balik, tu kerja gila tuan-tuan. Dah sampai, batal balik rumah balik. Jangan tuan-tuan. Ya, jangan jadi tak cerdik tuan-tuan. Ya, kena cerdik. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Ya, setiap kali lepas wuduk, jangan tinggal doa wuduk. Ya, apa doa wuduk? Apa tuan-tuan? Selesai kita wuduk, apa doa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jangan tinggal, jangan tinggal. Ya, kemudian dia doa, Allahumma ja'alni minat tawbin, ya Allah jadikan aku di kalangan orang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku di kalangan orang yang membersihkan diri. Nabi kata apa tuan-tuan? Ya, Nabi kata orang yang baca doa wuduk tuan-tuan, doa wuduk walaupun untuk tidur malam, walaupun untuk baca Quran, dia baca doa wuduk, apa dia bagi tuan-tuan? Futihat abwabul jannah as-samaniyah. Allah buka 8 pintu syurga tuan-tuan. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk daripada pintu-pintu yang mana tuan-tuan. Allah nak bagi package pada kita, jangan tinggal tuan-tuan. Ya, tadi Ustaz sebut ba'diyah maghrib ada baca surah tak tuan-tuan? Jangan tinggal. Surah pertama, rakaat pertama kuliah ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jangan tinggal. Ya, malam ni dengan izin Allah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya ijazah kepada tuan-tuan. Tuan-tuan amal tuan-tuan. Ba'diyah sudah sampai maghrib. Ya. Kemudian apa tadi? Bila keluar dari rumah ambil wuduk siap-siap. Ambil wuduk siap-siap. Tuan-tuan. Allah hapus dosa, Allah angkat darjat. Nombor 3 tuan-tuan pesan berkait dengan solat dan juga wuduk. Apa tuan-tuan? Yang ketiga doa lepas wuduk, jangan tinggal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabul jannah. Dibuka baginya pintu syurga yang 8 tuan-tuan. Abwabul jannah samaniyah, yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk daripada pintu mana pun tuan-tuan. Ini kelebihan. Lelaki perempuan sama tuan-tuan. Ya, nak cerita panjang, tapi oleh kerana waktu telah diberikan tuan-tuan, ya. Dan tadi pun Ustaz Zuhairi tak sebut waktu tambahan, dia tak cakap. Ya, sebab lepas waktu tambahan kena penalty tuan-tuan. Ya, tak boleh tuan-tuan. Ya, jadi cukuplah untuk malam ni sebagai ulang kaji, sebagai kita kata review lah. Ya, untuk sedikit ya secebis kisah berkait Isra Mi'raj. Yang Ustaz cerita ni mungkin 2% saja tuan-tuan. Tetapi macam tadi, ya, iktibar, hikmah, pengajaran kita kena ambil tuan-tuan. InsyaAllah tahun depan, ya, nanti Ustaz lain pula datang bagi iktibar hikmah yang lain pula. Ya, kalau tuan-tuan boleh amal apa yang kita sebut tadi, buatlah tuan-tuan. Ya, last tuan-tuan, satu lagi saya nak sebut. Tuan-tuan lepas solat, ya, tuan-tuan jangan tukar tempat duduk. Nabi aja pun tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paling minimum astagfirullah. Paling minimum istighfar 3 kali, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Paling pendek. Tak payah ambil panjang, pendek. Astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini untuk salat subuh dan maghrib.
Tadi Ustaz Zuhairi pun baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali Ustaz. Kena baca 10 kali. La ilaha illallah 3, astagfirullah 3, Allahumma antas salam sampai habis. Baca la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali. Lepas habis itu tuan-tuan nak bersila, nak tukar tempat duduk silakan. Kalau tidak tuan-tuan duduk tahiyat akhir, duduk macam tahiyat akhir. Nabi suruh tuan-tuan. Ya. Dan jangan bercakap orang sebelah. Walaupun sebelah tu pak mertua kita, pedulilah tuan-tuan. Pedulilah dia. Ya. Lepas tu kan kita minta maaf lah kat dia. Jangan tuan-tuan buat tak peduli lepas tu. Ya. Jadi baca, lepas tu tuan-tuan nak bangun, nak ada urusan lain, nak bersila, nak duduk atas kursi, tak ada masalah. Habiskan untuk subuh dan maghrib. Isyak tak ada masalah. Kalau isyak tuan-tuan boleh la ilaha illallah 3 kali je boleh, tak ada masalah. Tapi maghrib dengan subuh itu adalah prime time. Tuan-tuan, maghrib subuh ni kebanyakan zikir-zikir yang Nabi ajar semua maghrib subuh. Ustaz tak sempat nak cerita semua. Nantilah ada pulang kita kuliah lain yang kita buat. Kita fokus pada amalan-amalan ni pula tuan-tuan. Banyak tuan-tuan. Ya. Ustaz-ustaz lain pun dah ada cerita. Tapi Ustaz memperkuatkan. Mudah-mudahan bila tuan-tuan amal, Ustaz pun dapat pahalanya. Dan tuan-tuan boleh share dengan orang lain tuan-tuan. Sekadar itulah yang boleh Ustaz kongsi malam ni. Terima kasih banyak pada pihak masjid, pada barisan pimpinan masjid, ya, pada sahabat saya Ustaz Zuhairi. Ya, terima kasih pada tuan-tuan dan puan yang bagi perhatian. Mudah-mudahan tuan-tuan balik membawa sedikit buah tangan yang boleh diamalkan. Boleh amal tak tuan-tuan? Boleh insya-Allah. Ya, sekadar itu wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.